Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang telah menyampaikan kita hari yang ke-9 Ramadan, yang merupakan di antara perkara yang menarik kerana kita dah nak masuk ke 10 Ramadan, berarti 10 awal tu dah habis dah. Ya, tinggal 10 tengah, 10 akhir, berarti begitu laju masa berjalan, begitu cepat masa berlalu, dan begitulah keadaan umur kita yang makin lama makin meningkat. Jadi apa yang penting, walaupun apa kita nak lakukan, ianya tetap akan berlaku. Walaupun perjalanan ini kita merasakan masih jauh, sebenarnya ianya mengurangkan tiap-tiap waktu perjalanan kita. Apa persiapan kita untuk bertemu dengan pencipta kita. Itu yang menjadi perkara yang paling penting dalam siri muhasabah kita pada bulan Ramadan. Bagaimana kedudukan ketakwaan kita, yang mana kita yakin kepada janji-janji Allah dengan babur rayyan yang tersedia ada. Bagaimanakah sikap kita apabila Rasulullah mengatakan berapa ramai orang yang berpuasa tidak dapat melainkan lapar dan dahaga. Umpatan-umpatan kita, mengadu domba kita, ucapan-ucapan kita, WhatsApp, Facebook, Twitter, apa lagi yang boleh mengeluarkan kita punya ganjaran pahala tu hilang. Adakah kita jaga ataupun tidak? Maka seharusnya kita kena berjaga-jaga. Apatah lagi Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu petunjuk kepada kita. Sudahkah kita khatam Al-Quran? Sedangkan Rasulullah mengatakan sampai di akhirat nanti dikatakan irqi, baca Quran tu, rattil kama rattalta fid dunya. Bacalah seperti mana kamu membacanya di dunia. Lalu kita baca, kita terhenti. Lalu dikatakan irqi. Maka kita diarahkan untuk menambahkannya. Kita cuba tambah, tetapi hak mana kita baca di dunia, itulah yang kita dapat. Maka disitulah tempat syurga kamu. Ya, seolah-olah mengisyaratkan kaitan Al-Quran ini, kalau dapat kita habis, kita beriman dengannya, beramal dengannya secara baik, maka tempat kita ini adalah tempat tertinggi. Tuan-tuan dan perempuan, jangan lepaskan Ramadan begitu saja. Hari yang penuh maghfirah, pengampunan, dan pada tiap-tiap malam Ramadan, Allah sediakan kepada hamba-Nya pembebasan bagi neraka. Adakah kita ini mendapat tiap-tiap malam itu sebagai pembebasan? Wallahu alam. Kalau kita tak perasan, tiap-tiap malamlah sempat kita beristighfar, cuba kita mengadu kepada Allah, ya Allah, masukkan aku di dalam senarai nama-nama yang dibebaskan dari neraka. Tuan-tuan dan perempuan, kalau dibebaskan dari neraka, satu kejayaan yang besar. Jangan nak kata ya dicelup sedikit pun kita tak nak. Ini kan pula dibebaskan dan kita melalui titian sirat dengan begitu mudah. Alangkah indahnya bila kita dapat memasuki syurga, tidak dicelumkan ke dalam neraka. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita amalkan selama ini, mudah-mudahan Allah memberi balasan yang setimpal untuk kita, yakni lebihkan lagi. Ya, kalau setimpal untuk kita, amalan kita berapalah sangat, tetapi rahmat Allah itu luas. Dia kalau memberi, ya, letakkan, setkan dalam minda. Allah kalau memberi, bukan sebarangan pemberiannya. Ya, oleh kerana itu saya amat menekankan berakidah kepada Allah dengan cara yang betul akan mendatangkan suatu perkara yang menarik dalam iman kita, akan mendatangkan perasaan rindu, dendam kita kepadanya, perasaan ingin bertemu dengannya, perasaan berbagai perasaan yang bergelora. Ya, kalau kita di zaman muda-muda bercinta tu, perasaan gelora tu muncul, tetapi ini cinta kerana Allah, rindu pada Allah, cinta kepada Allah ni lain, ya, yang menyebabkan kita dalam keadaan sentiasa hangat, ya, ataupun bersemangat untuk terus beramal sehingga hatta atanal yakin, sehingga datang kepada kita keyakinan, yakni kematian. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam ensiklopedia akhlak salaf, yang mana membicarakan tentang akhlak murni pada 3 generasi yang terbaik.
Generasi yang terpilih, generasi yang pernah diletakkan sebagai generasi yang terbaik di antaranya para sahabat yang confirm di kalangan mereka ini adalah orang yang udul dan dijamin syurga. Kerana Allah telah meletakkan kalimah radhiyallahu anhum, satu pangkat yang istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain melainkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita mendapat contoh yang terbaik daripada tabi'in, anak murid kepada sahabat yang mengambil dari sumber yang asli, ya, lalu tabi'in mengikut rentak-rentak tabi'in mengikut rentak-rentak sahabat mengikut rentak-rentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah yang menyemangatkan kita untuk mengikut rentak-rentak contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, ya, sesungguhnya pada Rasulullah itu adalah contoh yang baik, ya, liman kana yarju liqa'a rabbih, okey, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, pada mereka yang rindu untuk bertemu dengan Allah dan kembali ke hari akhirat. Jadi kita, itu contoh yang terbaik yang perlu kita ikut. Disebabkan perkara itulah kita nak ikut Rasulullah, nak ikut pada para sahabat, dan kita tidak mahu orang-orang kafir menjadi contoh kita, kerana kita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mesti akan mengikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanda cinta kita, kerana apa? Rasulullah mengingatkan bahawa seseorang itu bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau kita cinta Rasulullah, maka insya-Allah kita akan bersamanya di akhirat kelak, ya, dengan syarat cinta kita itu dibuktikan dengan keimanan yang betul. Kalau tidak, ianya akan rosak. Tetapi bila kita berada di jalan yang betul, insya-Allah, ya, mudah-mudahan Allah berikan apa yang dijanjinya. Bab yang berikutnya muka surat 201. 201 bab yang bertajuk bab bersihkan hati dari hasad. Ya, hasad satu perkara yang datang di dalam jiwa kita manusia ini, hasad dengki. Hasad dengki yang sehingga akan diberikan contoh kepada orang yang paling banyak hasad dengki adalah orang Melayu. Ya, itu yang paling kita rasa kecewa. Ya, tidak seharusnya ianya berkata begitu, tetapi hakikatnya itulah. Melalui cerita-cerita klasik pada zaman-zaman, ya, cerita-cerita klasik itu kita lihat bagaimana orang-orang Melayu yang begitu hasad dengkinya, kemuncak segala dengkinya. Na'udzubillah. Perbuatan itu adalah milik syaitan yang dengki kepada Adam alaihissalam. Iblis mendengki kepada Adam kerana Adam diberikan sebagai makhluk yang istimewa, yang mana menyebabkan dia begitu hasad dan akhirnya dia takabur. Okey, jom kita lihat. Dalam ini dibahagikan kepada 5 tajuk. Hakikat hasad, 1. Kemudian mengapa seseorang itu hasad. Yang ketiga, bencana di balik hasad. 4, terapi hasad. 5, munafasah bukan hasad. Okay, munafasah bukan hasad. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan, salah seorang kalian tidak akan mencapai kesempurnaan iman hingga menginginkan untuk saudaranya kebaikan-kebaikan seperti yang diinginkannya untuk dirinya sendiri. Berarti jiwa kita ni, ya, selagi ada rasa cemburu orang lebih pada kita, maka itulah yang dinamakan hasad dan iman dia tidak akan sempurna. Tetapi bilakah masa dia sempurna? Apabila kita pun nak kawan-kawan kita merasa nikmat yang sama seperti mana kita rasa, bahkan tak menjadi masalah kalau kawan kita tu mendapat nikmat yang lebih. Maka dengan adanya perasaan yang begitu, maka itu menghilangkan sifat hasad dan ianya perlu kepada mujahadah. Ya, hasad memerlukan mujahadah. Kenapa? Bisikan-bisikan syaitan akan datang. Bisikan-bisikan syaitan akan datang dan ianya akan berterusan. Selagi kita ada orang yang kita lihat mendapat kelebihan, di situ ada yang mendengkinya. Ya, termasuk kalau kita tak jaga diri kita, maka kita pun termasuk orang yang ada perasaan dengki kepada orang yang telah mendapat nikmat. Okey. Hakikat hasad. Yang pertama, hakikat hasad. Hasad adalah merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia nak dia je, orang lain jangan. Ya. Jadi sekadar tidak suka, tak kala melihat seorang itu mendapat nikmatnya sudah terhitung hasad. Tak suka. Ya, kenapa cemburu sangat? Rezeki yang Allah bagikan mengikut keadaan dan mengikut kelebihannya. Ya, na'udzubillah. Memang dia akan datang.
Dia akan datang. Namun cara menyelesaikannya, pertarungan ini adalah satu pertarungan yang sengit. Pertarungan di antara iman dan hasad, iman dan kufur, iman dan syaitan. Maka pertarungan tetap akan berlaku. Itu yang muncul mujahadatun nafs. Ya, pertarungan, mujahadah bersungguh-sungguh untuk bertarung dengan hawa nafsu. Baik. Jadi sekadar tidak suka tak kala melihat seorang itu mendapat nikmatnya sudah terhitung hasad. Meskipun perasaan ini tidak disertai harapan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Apalagi kalau harapan buruk tidak menyertainya. Itulah definisi hasad berdasarkan hasil pengkajian Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya, begitu sekali. Tak mahu nikmat-nikmat itu sampai kepada kawan dia, orang yang selain daripada dia. Ya, tak mahu, tetapi diikuti dengan perasaan ya cemburunya begitu banyak. Kalau mula-mula tak suka tu dah satu bab, tapi dia datang perasaan yang lain daripada yang lain ini, ya, rasa cemburu, rasa berbagai-bagai, maka itulah yang dikategorikan hasad yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Hasad dikenal juga dengan dengki. Ia adalah penyakit hati yang menjangkiti hampir semua manusia. Terkecuali mereka yang Allah rahmati, bahkan ia dosa pertama dibuat makhluk iaitu ketika iblis hasad kepada Nabi Adam. Ya, ianya berlaku apabila dua makhluk ini bertembung. Pertama iblis, yang kedua Adam. Pertembungan ini. Kerana apa? Iblis dia telah menduduki satu tempat yang begitu tinggi. Ya, satu tempat yang begitu tinggi, bayangkan asalnya iblis ini tidak ada apa-apa yang mana berperang, bergaduh antara satu sama lain, tapi disebabkan berlaku satu perkara itu, cerita itu telah bercampur dengan beberapa perkara Israeliat sehingga diangkatkan baby iblis itu dibesarkan di atas langit sana dan dia bersama dengan malaikat, dan tingginya darajat dia apabila dia dah bersama dengan malaikat. Kerana Allah mengangkat darajat malaikat sehingga sampai tahap muqarrabin, ya, dan iblis telah diduduki pada waktu itu bersama para malaikat begitu tinggi dengan ilmunya, dengan segala-galanya yang diberikan begitu tinggi. Cuma dia bersifat sebagai makhluk iblis ataupun di kalangan jin. Ya, iblis itu di kalangan jin. Semua syaitan apa semua dikategorikan jin. Cuma nama dia berbeza. Ya, nama disebutkan syaitan itu diletakkan kepada jin-jin yang jahat. Ya, jin-jin yang jahat itu dikategorikan syaitan ataupun iblis ketua dia. Macam kita lah manusia, nama umum yang disebutkan. Jin itu nama umum yang disebutkan. Tapi bila orang tu jahat, kita panggil orang munafik, orang fasik, orang zalim, begitu. Jin pun begitu. Tetapi jin yang mana jahat dikatakan syaitan. Tak kira lah jin itu Islam ataupun kafir, bila jahat dia syaitan. Okay? Jin jahat, tapi kafir lagi dahsyat. Ya, begitu juga sebagai manusia ini yang jahat itu, kita kata jahat. Okay? Dan kalau yang baik jin dikatakan jin Islam. Yang baik dia satu nama jin Islam. Kalau dia Islam, jin Islam. Okay? Tapi kalau tiba-tiba jin Islam tu buat perangai jahat, maka dikategorikan syaitan. Tapi dia masih lagi jin Islam tapi perangai syaitan. Okay, perangai jahat maksudnya. Okay, baik. Dia dianugerahkan kepadanya, maka iblis menolak perintahnya supaya bersujud kepada Adam. Hasad inilah yang menjerumuskan iblis ke lembah maksiat berikutnya dan kesombongan. Okey, maka apabila iblis ini, ya, Allah jadikan Adam, Allah jadikan Adam dengan kejadian yang unik yang Allah sebutkan kejadiannya, yakni Allah jadikan Adam dengan tangannya dan Allah jadikan Adam dalam bentuk yang tingginya 60 hasta. Waktu dijadikan itu, iblis dah tahu apabila Allah mengisytiharkan dalam ayat Al-Quran surah Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilul fil ardi khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan tatkala Tuhan, yakni kalimah Rabb digunakan kerana Tuhan itu bila disebut kalimah Rabb, dia adalah pencipta, penguasa dan segala-gala kehebatan adalah milik dia. Dan tatkala Allah Tuhan mengatakan kepada para malaikat waktu itu sehingga iblis pun ada pada ketika itu, sesungguhnya aku ingin jadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya. Tuan-tuan, perempuan, agak menarik kejadian ini. Ya. Di sini bermulanya kejadian Adam. Okey. Sebelum ini, di dalam hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan bahawa sebelum keterjadinya langit dan bumi, alam semesta ini adalah kosong. Tak ada apa-apa. Kosong. Alam semesta. Bukan bumi, langit. Alam semesta. Lalu, dalam hadis mengatakan awal makhluk yang diciptakan adalah qalam. Ini bila disebutkan dalam hadis itu pemahamannya, kita akan menyaksikan qalam di antara awal-awal makhluk. Okay. Awal makhluk diciptakan adalah qalam. Lalu dikatakan uktub, tulis. Maka qalam berkata, ya Allah, apa yang aku nak tuliskan? Tulis. Bermula kejadian langit dan bumi. Ya. Yakni dalam hadis yang lain, jarak antara kejadian langit dan bumi itu dengan dituliskan qadar, ya, ketetapan pada kejadian alam semesta ini adalah 50,000 tahun di sisi Allah. Wa arashuhu 'alal ma'. Allah katakan, Rasulullah katakan wa arashuhu 'alal ma', dan arash ar-Rahman berada di atas lautan. Ini agak menarik, ya, kejadian-kejadian. Semua kita bergantung kepada hadis sahih, dan tuan-tuan dan perempuan tidak dapat difikirkan tapi boleh difahami dan kena imani. Itu kaedah dia. Kita beriman, kita faham, tetapi bagaimana, wallahu a'lam, ia termasuk soalan ghaib yang hanya mampu untuk kita beriman. Namun di situ bila dikatakan wa arashuhu 'alal ma', yang menjadi perbahasan arash dulu ke air, lautan dulu ke, tapi dah nampak kolam nombor 3 dalam kejadian itu. Ya, tetapi dia dikategorikan awail, pada awal-awal kejadian. Ya, maka agak menarik dalam kejadian itu, maka Allah mengatakan itu kejadian sebelum terjadinya langit dan bumi. Kemudian 50,000 tahun, yang mana 50,000 tahun di sisi Allah tidak sama dengan 50,000 tahun di sisi kita. Kerana 50,000 satu hari di sisi Allah adalah 1,000 tahun di sisi kita, yang disebutkan dalam surah Al-Hajj. Sehari di sisi Allah, 1,000 tahun di sisi kita. Dan ianya difahami bagi mereka yang belajar sains, ya, tentang pusingan planet-planet yang berpusing di sekitar matahari itu, planet Jupiternya, planet Zuhalnya, planet Plutonya, planet buminya, planet Marihnya. Mereka itu berpusing di atas paksi mereka dalam keadaan masa mereka tidak sama dengan masa kita. Itu matahari yang satu. Kalau ikut saintis, mereka berpusing pada matahari yang satu. Itu pun masa dah berbeza-beza. Sehari kita tak sama dengan sehari di Marikh. Sehari kita tak sama dengan satu hari di Jupiter, Pluto. Semua berbeza-beza. Satu hari kita, satu hari mereka. Dan di sisi Allah, satu hari di sisi Allah bersamaan 1,000 hari di sisi kita. Maka bayangkan 50,000 tahun jarak itu, ya, 50,000 tahun waktu kejadian langit dan bumi, sebelum kejadian langit dan bumi, ketetapan, yakni program yang Allah telah tetapkan itu dah ada di Lauh Mahfuz, satu tempat yang disimpankan. Okey, baik. Kemudian dalam surah Fussilat menceritakan, okey, kejadian langit dan bumi. Cuma kita nak mengatakan waktu itu bila arash dah ada, qalam dah ada, maka dijadikan malaikat. Di mana wallahu alam, tetapi di masa yang mana wallahu alam, tetapi yang kita faham dari siyaqul ayat Al-Quran yang dibahaskan oleh ulama, malaikat terjadi sewaktu itu seperti hamilul arash, pemikul arash, ya,
yang 4 malaikat yang memikul arash. Kemudian dijadikan lagi ya malaikat-malaikat ini yang berbagai-bagai. Kerana apa? Kerana kita akan menyaksikan di antaranya berkaitan dengan rezeki, kehidupan. Itu semua dikaitkan dengan malaikat-malaikat. Malaikat maut, malaikat Mikail, ya, malaikat apa lagi? Kalau dah Nabi Jibril, dia datang begitu. Namun begitu, kejadian yang berikutnya adalah kejadian selepas malaikat itu, maka kejadian yang menarik sekali dalam bab ini kita saksikan adalah kejadian yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surah Fussilat, bagaimana bumi dijadikan dan bagaimana langit dijadikan. Maka bumi dijadikan dalam tempoh 4 peringkat, ya, dalam kejadian itu, dan dalam tempoh 4 peringkat itu ataupun 4 masa itu, kalau kita tengok Al-Quran 4 hari itu, kejadian itu termasuk yang disebutkan gunung ganang, sungai dan rezeki. Bila kita sebut rezeki ini, maksudnya tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Kita makan tumbuh-tumbuhan itu termasuk rezeki kita. Ya, yang disebutkan makanan, rezeki. Dan di situ juga dijadikan haiwan-haiwan sebagai makanan kita. Ya, mengisyaratkan haiwan dan tumbuh-tumbuhan itu terjadi pada waktu itu. Ya, pada peringkat yang berikutnya, peringkat 4 peringkat ni. Kemudian barulah dijadikan langit, 7 petala langit, segala-gala bintangnya, planet ke galaksi ke, semua dijadikan 2 masa yang disebutkan 6 masa. Nampak tak? Jadi dalam kejadian itu, dan jin di waktu itu kalau mengikutkan percaturan, ya, dia pun dijadikan pada waktu itu. Ataupun ya waktu itu. Kenapa? Kedudukan jin mereka berada di bumi juga. Selepas kejadian bumi itu, jin pun dijadikan dengan begitu. Dan yang menarik sekali dalam kejadian itu, manusia belum lagi dijadikan. Allah telah letakkan, ya, makhluk-makhluk ini, jin, binatang-binatang dah ada di muka bumi. Dalam keadaan sifat binatang, kebinatangan itu kita faham melalui siyaqul ayah yang disebutkan. Ya, mungkin tuan-tuan dan perempuan tak perasan, jom kita buka surah Baqarah ni supaya kita nampak apa yang dibicarakan. Okey, buka surah Baqarah juzuk pertama. Okey, ayat yang ke-30. Jumpa ya, ayat 30. Kita akan terangkan bagaimana kita lihat perbahasan dan para ulama menerangkan dalam memahami ayat tersebut. Baik. Okey, kita mulakan. Ayat 30, saya dah bacakan tadi. Ingatlah ketika Tuhanmu, qala rabbuka, ya, berfirman kepada para malaikat. Waktu dia berfirman pada malaikat, jin dah ada dah. Okey, dan bumi dah ada dah. Binatang-binatang dah ada dah. Manusia je tak ada lagi. Okey, apa Allah katakan? Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, yakni para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpah darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyuci engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Okey. Melalui kefahaman ayat ini mengisyaratkan bahawa bumi ini dah ada penghuni. Tetapi penghuninya bersifat, ya, seperti binatang dan jin, mereka ini berperang, bergaduh antara satu sama lain. Kita tengoklah kucing kalau dah bertemu dengan ni, dia bergaduh. Binatang bergaduh antara satu sama lain. Dan kehidupan di bumi ini tidak teratur dengan sistem binatang ke binatang ini. Yang kuat akan menang, yang kalah habis dihancurkan. Kita tengok dalam rencana-rencana bagaimana binatang ini tetap menarik sekali. Terutamanya binatang-binatang yang dimakan, seperti binatang rusa, apa lagi, lembu. Yang mana binatang ni, harimau suka, singa suka, hyena suka, ya, buaya suka.
mana mereka ada pun mereka akan diserang kerana nak makan, nak dijadikan bahan makanan. Dan mereka pula Allah berikan kelebihan, kelajuan dia, tanduk mereka dan berbagai-bagai yang menyebabkan mereka dapat diselamatkan. Tetapi sifat ganas ini berlaku pada haiwan-haiwan. Dan sifat ganas itu juga berlaku pada jin-jin yang telah ada di bumi ini. Mereka berperang antara satu sama lain. Waqilai, dikatakan, bagaimana iblis itu boleh berada di atas langit. Ini termasuk dalam cerita Israiliyat yang kita wallahu alam. Kita ambil, boleh dengar, tetapi nak mengatakan betul tu wallahu alam. Tapi cerita itu tidak bercanggah lah. Kenapa? Dikatakan malaikat ini dia selalu datang ke bumi yang menyaksikan perkara itu. Oleh kerana itu malaikat tahu. Kalau tidak malaikat tak tahu. Ingat ya, malaikat hanya diberikan ilmu dia mengikut atas arahan. Allah bagi tahu, baru dia tahu. Allah tak bagi tahu, kerja mereka mengabdikan diri kepada Allah. Lalu, apabila mereka melihat ke bumi, mereka menyaksikan pergaduhan-pergaduhan. Seolah-olah mereka ni seperti polis yang datang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bumi. Apatah lagi jin dengan kabilah-kabilah jin yang sentiasa bergaduh antara satu sama lain. Maka suatu dikatakan pergaduhan antara jin dengan jin ini, lalu bila dia datang, malaikat-malaikat ini datang, mereka bertempiaran lari. Terjatuhlah baby jin ini. Dan diambil baby jin ini, dibawakan ke atas langit dan dibesarkan. Itulah yang menjadi iblis yang merasakan dirinya sebagai anak angkat ataupun orang yang terpilih bersama dengan para malaikat. Tu. Dan dia dibesarkan di langit dan dapat didikan di langit sana. Berarti didikan yang Allah ajarkan. Ya. Itu yang disampaikan melalui cerita Israiliyat. Namun ala kulli hal, iblis itu memang setelah itu dia berada di langit. Maka bila Allah mengatakan aku nak menjadikan satu khalifah, kalimah khalifah itu dah membahaskan bahawa seorang yang memimpin dunia, seorang yang akan bertanggungjawab. Dan malaikat mengatakan, adakah kamu nak menjadikan satu makhluk yang di mana bumi yufsidud dima wa yasfiqud dima, ataj'alu fiha man yufsidu fil ardi wa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Apakah kamu nak jadikan satu makhluk yang mana nak merosakkan muka bumi dan mengalirkan darah? Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kalau tidak ada bimbingan wahyu, itulah yang akan jadi di bumi ini. Pengaliran darah. Kita tengoklah peperangan-peperangan yang dicipta kadang-kadang. Ya, dicipta oleh manusia untuk menjadikan ia sebagai perniagaan. Peperangan ini kadang-kadang menjadi satu perniagaan. Kenapa? Bertanding nak menjualkan senjata. Mereka jadikan peperangan untuk test senjata-senjata mereka. Mereka jadikan penyakit untuk test ubat-ubat mereka. Itu biasa. Okay? Jadi, mengalirkan darah, menghancurkan keturunan itu. Para malaikat memahami dunia, alam dunia itu begitu kedudukannya. Lalu Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Sudah tentu Allah Maha mengetahui dengan apa yang diciptakan. Lalu iblis apabila mendengar Allah yang berfirman begitu, dia datang nak tahu siapakah makhluk itu. Lalu Allah ceritakan dalam ayat Al-Quran bagaimana dia menjadikan. Kita tahu Adam, malaikat dijadikan dari cahaya. Iblis ataupun jin dijadikan dari api. Dan manusia dijadikan dari tanah. Bagaimana tanah itu wallahu a'lam, tapi diambilkan dari muka bumi. Bagaimana wallahu a'lam, janganlah kita kata tanah sana, tanah sana, tanah sana, tapi campuran tanah itu, ya, kita tahu bila sebut tanah bercampur. Oleh kerana itu kulit-kulit kita bercampur. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang macam kita ni sawo matang, ya. Maka itu adalah ketetapan yang Allah bagi, tetapi semuanya dari satu tanah. Ya. Maka apabila dijadikan, dibentukkan, yang Allah katakan, aku jadikan dengan tanganku, maka bagaimana wallahu alam kita beriman. Kerana Allah yang berfirman begitu. Maka dibentukkan menjadi seperti manusia ini dalam ketinggian 60 kaki, dibaringkan dalam keadaan yang cukup lengkap.
Yang disebutkan dalam hadis, kejadian hari Sabtu, Ahad dan hari Jumaat itu adalah kejadian Adam. Maka sains biologi telah mengkaji dan melihat kedudukan kejadian tubuh badan manusia ni, mereka akui memang hebat, memang dahsyat. Bayangkan saluran-saluran darah sahaja yang dikatakan jaraknya kilometernya 1000 kilometer. Saluran-saluran ni, bagaimana halus saluran tu lagi berkait rapat dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana jantung kita itu berfungsi sebagai bateri, ya, yang mana kalau habis usia dia pun habis expired nyawa kita. Dan diletakkan pula nyawa kita ini, ya, roh kita ni lain, ya, sukar untuk difahami. Kenapa? Bila dia berada dalam tubuh badan kita ni, yang melengkapi akal, fikiran dan semua di-attachkan antara satu sama lain. Tapi bila dia dikeluarkan, tubuh badan kita ni tinggal, dia still ada. Dia masih lagi berada dalam kategori roh. Tetapi ada yang mendampinginya, di antaranya kematian. Kematian pada tubuh badan kita dikeluarkan. Berarti dimatikan kita, maka roh itu, kematian itu bersama dengan dia. Berarti kalau ditarik roh dan kematian itu, maka kedua tubuh badan itu akan mati. Faham tak? Roh dan kematian ini adalah satu benda yang asing, berasingan. Tetapi dia lengkap antara satu sama lain. Keluar roh, maka kematian pun akan berlaku. Kematian akan berlaku. Keluar je roh, kematian akan ikut keluar. Mati. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak faham, ya. Tapi itu. Kerana apa? Di akhirat kelak nanti, apabila ahli syurga dah dimasukkan ke dalam syurga, ahli neraka dah dimasukkan ke dalam neraka, maka malaikat membawa satu makhluk yang seperti kambing biri-biri. Seperti, bukan kambing biri-biri, tapi seperti. Tapi dikenali oleh ahli syurga dan ahli neraka. Lalu dikatakan, wahai ahli syurga, tahukah kamu ini apa? Dikatakan juga kepada ahli neraka, tahukah apakah ini? Lalu mereka menjawab serentak, kematian. Itu nampak tak? Kematian itu diambil, ditunjukkan. Maka disembelih kematian. Berarti bila sembelih kematian, kematian itu mati. Kematian itu mati. Bila dah tak ada kematian, itu yang datang hadis mengatakan, ya, malaikat mengatakan, wahai ahli syurga, ya, hiduplah kamu kekal untuk selama-lamanya. Tak ada mati. Dan dikatakan ahli neraka, hiduplah kamu dan kekal untuk selama-lamanya. Tak ada mati. Ahli syurga dengan apa yang ditetapkan, kenikmatan. Ahli neraka ditetapkan azab. Okey? Berhenti di situ. Adakah kita mati lepas tu? Dah tentu tidak. Apakah kita akan dilenyapkan? Itu bukan urusan kita. Yang penting Allah menjanjikan untuk hidup untuk selama-lamanya. Kita beriman saja dan beramallah dengan amalan yang baik. Okey, baik. Jadi di sinilah apabila Allah dah jadikan malaikat itu, maka jin iblis ini datang. Ya, dia tahu di mana tempat Adam dijadikan. Ya. Maka dia pergi cepat-cepat datang, dia cek, dia masuk ke dalam tubuh badan Adam. Sehingga seluruh urat saraf ini telah dia tengok. Dia survey dah, dia tengok apa nak buat. Oh, kat sini jantung, kat sini. Ya, berbagai-bagai tempat yang mana kalau orang yang dalam siri rawatan jin tu, dia tahu di mana tempat yang iblis suka. Ya, jin suka. Terutamanya di jantung, ya, di kepala ni, dia suka. Jadi, lalu bila dia keluar, dia mengatakan Allah jadikan manusia ini satu benda yang tidak mempunyai kekuatan. Jahat tu. Itu mukadimah dia. Dan puncanya dia cemburu. Kerana apa? Ya, kerana apa? Kerana dia termasuk dalam kategori makhluk yang terpilih di kalangan, walaupun dia bukan malaikat, tetapi dia di kalangan orang yang terpilih. Yalah, kalau bila seorang itu jadi orang yang lain daripada yang lain, orang suka dan kedudukannya istimewa.
Tiba-tiba Allah nak jadikan satu lagi makhluk lain yang akan mencabar keistimewaan dia. Tan situ yang dia rasa cemburu. Dan kejadian dia pula dengan kejadian yang unik. Yang Allah jadikan dengan tangannya. Allah ciptakan dia dengan tangannya. Dengan kehebatan yang unik. Dari tanah. Tetapi bila disebutkan dari tanah inilah yang menyebabkan Iblis menganggap tanah lebih hina daripada api. Jadi di situ datang sikap ego dia. Dahsyat ya Iblis ni. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Walaupun dia dah bertaraf seperti malaikat, duduk bersama malaikat. Ini semua untuk para ustaz dan para tok guru. Ya, Maulana, Tok Syekh. Kita kena faham elok-elok. Walaupun kita taraf tinggi, maksudnya menuntut ilmu agama, tapi belum tentu kita boleh selamat lagi. Ini amat penting untuk kita lihat. Walaupun kita rasa kita dah berpegang Quran dan As-Sunnah, tapi belum tentu lagi selamat perjalanan kita. Iblis sendiri dah menyaksikan perbuatan dia, dah memang begitu kedudukannya. Ya, dia ingkar kepada Allah. Dan akhirnya, bila Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Bila kami katakan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud. Illa iblisa. Melainkan iblis tak nak sujud. Aba. Tak mau. Ingkar. Wastakbara. Dan takabur. Wa kana minal kafirin. Dalam sekelip mata. Ilmu kamu hebat ke? Bagaimana sekalipun. Tetapi kamu bermain-main dengan agama Allah. Akhirnya jadi seperti iblis. Aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk dalam orang yang kafir. Okey. Jadi cantik kita saksikan dalam ayat ini bagaimana ya Allah jadikan perkara tersebut sebagai peringatan kepada kita. Ya, akhirnya iblis yang dianggap sebagai makhluk yang terbaik ini pun dia telah dihancurkan. Okey, jadi kejadian Adam itu ya, lalu kita siapa yang nak lihat ayat itu berkaitan dengan kisah tu dalam surah Al-A'raf ya, banyak menceritakan perjalanan iblis itu ya lebih jelas. Okey. Jiwa orang yang hasad akan terusik setiap kali melihat saudaranya mendapat anugerah dan nikmat Allah. Ni dia. Ya. Dia akan terusik kalau kita masya-Allah dia dapat dapat macam hadiah ke. Alah hadiah biasa je. Itu tandanya orang tu ada masalah. Ya. Orang tu ada masalah. Bila kita kata kat dia, dia tu dapat yang baik lah. Alah, biasalah tu. Ada masalah. Kerana ada sifat cemburu. Ya, sifat cemburu yang menyebabkan dia menjawab begitu. Tapi kalau kita kata, ya, dia dapat yang baik, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati dia, Allah berkati kita. Itu lain. Ya, walaupun dia ada rasa cemburu, tetapi dia kalahkan cemburu dengan sebutan yang baik. Bila kita kata Masya Allah dia tu ya jadi orang yang terpilih dalam bab ni, Alhamdulillah mudah-mudahan baik kan. Itu di antara sifat yang baik. Berbandingkan bila kita memuji atau menceritakan hal-hal kebaikan orang tu, dia mandang remeh. Itu ada masalah dalam jiwa dia, ada sifat yang disebutkan hasad dan dengki tu ada. Cuma dia tak menonjolkan. Ya. Kalau orang tu kena musibah, padan muka dia kan. Tapi tengoklah jenis orang. Kalau jenis yang betul-betul jahat tu, itu lain cerita. Tetapi kalau orang tu baik kena musibah, padanlah muka dia. Kan? Dia jadi marah. Dia jadi suka sangat orang tu kena musibah. Ya, sedangkan dia orang yang baik. Maka itu ada masalah. Jiwa dia. Ya. Berbandingkan kalau mak motor tu kena musibah, itu memang padanlah muka. Disebabkan dia yang cari musibah. Tetapi kalau orang yang baik kena musibah, seharusnya disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling kurang. Ya. Itu dia. Baik. Jiwa orang yang hasad akan terusik setiap kali melihat saudaranya mendapat anugerah dan nikmat Allah. Kemudian hatinya disesaki oleh perasaan iri, dengki dan pemusuhan. Orang seperti ini baru merasa gembira apabila menyaksikan keburukan menimpa saudaranya tersebut. Dia kalau boleh orang tu ya nak dikena timpa musibah baru dia puas hati. Puas hati aku. Ya, sedangkan tak ada connection apa dia dengan orang tu, melainkan dia cemburu orang tu mendapat kelebihan.
Apatah lagi bila saingan itu berlaku. Ya, saingan itu berlaku. Ini kalau saingan itu berlaku, misalnya nak dapat tender misalnya. Oh, dahsyat tu. Ya, buka kedai, dia pun buka kedai, dahsyat tu. Persaingan yang begitu dahsyat. Itu memang akan berlaku penyelewengan dalam sudut akhlak. Ya, perasaan hasad dengki itu akan muncul. Menggunakan sihir, menggunakan segala-galanya. Dan ia juga berlaku, maaf kata, kepada mereka yang pasangan misalnya kahwin 2, 3, begitu juga berlaku. Ya, na'udzubillah. Baik. Hasad adalah penyakit hati yang sangat parah dan racun yang amat mematikan. Tidak seorang pun yang selamat dari penyakit ini, baik tua maupun muda, yang berilmu maupun yang jahil, serta miskin maupun yang kaya. Semuanya dapat terjangkiti penyakit hati ini, kecuali hamba-hamba yang diselamatkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang tidak dinafikan hatta orang miskin pun. Ya, orang miskin pun ada dengki, cara dengki dia. Ya, kemiskinan dia bukan dia dengki, oh kamu lebih miskin daripada aku nak miskin lagi. Bukan tu. Ya, bila dia tengok kawan dia, kenapa bila disebutkan zu nikmah ini, seorang itu akan dapat nikmat lebih sikit, dia rasa dengki. Kalau dia dapat sakit lebih sikit, tak ada dengki, padan muka. Dia jadi macam tu. Ya, tetapi dapat nikmat sikit, dia rasa tak puas hati. Tu dia. Ya. Kalau kita menyaksikan cerita-cerita klasik di zaman-zaman dulu, kita pernah tengok cerita Hang Tuah, kan, bagaimana percubaan nak konspirasi untuk menjatuhkan Hang Tuah, ya, membunuh Hang Tuah, kan. Itu yang berlaku kerana sifat dengki. Dan kita lihat dari sudut peristiwa yang diceritakan Sultan Mahmud, Raja Sultan Mahmud mangkat di Julang pun berkaitan dengan dengki. Kita cerita Todak, Singapura dilanggar Todak, yang mana dikatakan Hang Nadim itu pun satu perkara yang berkaitan dengki. Cerita kita ni, orang Melayu ni tak habis-habis dengan dengki kalau ikutkan cerita. Sehingga kan orang mengatakan seperti ketam di dalam bakul. Ketam di dalam raga tu, bila dia nak keluar tu, dia tarik kawan dia yang dah nak keluar tu, tarik, jatuh, maka dia keluar, kawan dia pula tarik, jatuh, ya, begitu. Dia nakkan dia yang selamat, orang lain tak selamat. Na'udzubillah. Berbahaya. Seperti cerita-cerita klasik tu menarik disebabkan kalau kita tengok perasaan dengki kepada seorang-seorang tu tak habis. Bila orang cuba nak menandinginya, akan berlaku dengki. Okey. Fenomena tersebut membuat orang-orang yang menyatakan tidak ada tubuh manusia yang selamat dari penyakit hasad. Bedanya orang yang mencela menunjukkannya, sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Tu dia. Ya. Di mana diceritakan ini, kalau kita tengok, ya, maaf kata, orang politik ini yang banyak ni. Ya, kenapa sistem demokrasi nak membelikan penyokong-penyokong dengan sistem tersebut, maka datang perasaan dengki, perasaan hasad, tak mahu orang lain dapat, maka itu yang jadi dengan rasuahnya, dengan membeli pengikut-pengikut. Ni dia. Kalau boleh nak jatuhkan, dapat orang tu dapat cari satu kelemahan dia, terus dibawa kes sampai masuk mahkamah, sampai berbagai-bagai. Yang penting aku naik, dia jatuh. Tu dia. Baik. Fenomena tersebut membuat orang menyatakan tidak ada tubuh manusia yang selamat dari penyakit hasad. Bedanya orang yang tercela menunjukkan. Orang yang tercela ni maksudnya orang yang jenis bawah-bawahan ni lebih jelas. Ya, sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Orang yang mulia ini dia merahsiakan, tetapi konspirasi dia teliti. Ya, konspirasi yang dilakukan tersembunyi. Okey. Hasad kerap kali mengiring seorang kepada tindakan kezaliman, bahkan kesyirikan, waliyadzubillah. Ya, memang bila ada perasaan hasad, terutamanya jika seorang itu berada di singgah sana yang tinggi sekali, ada orang yang cuba nak challenge dia, maka dia akan menggunakan kekuasaan dia untuk menjatuhkan orang yang cuba challenge dia. Ya, kerana cemburu dia, hasad, dengki dia dah duduk berada di atas. Ya, dia tak mahu orang lain berada di atas dia. Ya, yang menyebabkan dia menggunakan apa juga kekuatan, jika dia ada mempunyai kekuatan, dia menggunakan saluran-saluran kekuatan. Semua orang yang terlibat dalam saluran-saluran kekuatan itu, jika ianya ketahui, maka semuanya akan dibabitkan berdosa. Kalau sampai orang tu terbunuh
maka mereka ini terbabit dalam dosa membunuh. Dahsyat ya. Begitu sekali dengki punya tindakan, semua terbabit dikenakan. Pasal tuan-tuan dan perempuan, ya, kadang-kadang yang Rasulullah kata kepada Abu Dzar, innaka rajulun dhaifun. Sesungguhnya kamu adalah lelaki yang lemah. Sesungguhnya orang yang menjadi ketua pemimpin ini akan menyesal di akhirat kelak. Ya. Itu yang menyesal itu bukan sekadar ni dia tidak menunaikan kewajipan. Tetapi kalau dah sampai konspirasi, sampai perkara-perkara yang tak baik ini, lagi berbahaya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hasad kerap kali mengiring seseorang kepada tindakan kezaliman bahkan kesyirikan. Na'udzubillah. Bila sebut syirik lagi teruk. Bukankah salah satu sebab terjadinya ain ialah hasad? Salah satu terjadinya ain ialah hasad. Bukankah salah satu faktor mendorong sebagai bagi seseorang dalam mempraktikkan sihir dan guna-guna adalah hasad. Ya. Jawapan kedua pertanyaan itu dan pertanyaan semisalnya sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila datang perasaan dengki. Itu dia. Allah ceritakan. Perasaan orang yang dengki, bila dia dah dengki, apa yang dia buat? Dia melakukan hasad. Kan? Ayat ni yang berkaitan dengan kisah Rasulullah kena sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya, yang disebutkan pada ayat itu naffatsati fil 'uqad. Wanita-wanita yang meniup buhul-buhul ataupun tali yang dibuat macam apa nama? Dia buat tu, lalu dia tiup, dia baca jampi apa serapah dia tu, lalu dia tiup fu fu fu. Ya, mana ke ada ke benda tu. Jadi dia jampi, itu sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kena sihir dengan rambut dia diikatkan oleh Labid Ibn Asim, seorang Yahudi yang jahat. Dia ajak anak-anak dia yang perempuan, dia ajarkan, okey, macam mana nak buat, ambil tu tiup-tiup, baca-baca jampi serapah. Itu pasal kita mengatakan dalam bab-bab yang sihir ini berbahaya. Disebutkan dalam buku ni Ain, satu sihir Ain. Sihir Ain ni termasuk sihir yang berbahaya, yang sukar kita fahami. Tetapi Ain ini melalui sihir mata. Sihir mata ada dua kategori, sihir mata yang dipelajari dan sihir mata yang disebutkan tidak sengaja. Kerana setengah orang mempunyai kekuatan mata. Ya, mungkin orang tu mempunyai kekuatan mata melalui pelajarian, tetapi berbentuk sihir juga. Secara kasar semua sihir itu dipelajari. Tetapi Ain di antara kategori yang mana Ain ini ada sihir mata yang setengahnya tidak sengaja itu. Maksudnya kadang-kadang kan kita duduk aja kan, duduk tiba-tiba kita toleh. Tengok orang tengah tengok kita kan. Kita nampak orang tu tengok aku, apa halnya kan. Itu dia. Kekuatan mata dia menarik kita supaya menarikkan perhatian kita, kita tengok dia tengok kita. Tu kuat mata dia tu. Tetapi kadang-kadang bukan dia sengaja mempunyai kekuatan itu. Setengah orang ada kekuatan itu. Ya, dengan mata dia. Ini kita boleh lihat pada sejarah ataupun pembacaan-pembacaan bagaimana kesan mata tu. Dan laju tindakan itu. Dan hanya Allah yang akan memelihara. Kadang-kadang bila baby ni, ya, nangis je. Tak ada sakit, tak ada apa, menangis cucu-cucu kita ni. Menangis apa hal ni, menangis saja. Bukan baru lahir. Ya, kita pun tengok dia menangis apa ni. Tengok pula cerita Piramli Ahmad Al-Bab. Lalu bawa lah cucu ni, mungkin dia minat kat pintu. Ketuk. Macam Ahmad Al-Bab tu kan. Tak juga. Bagi kucing kau Abu Hurairah ke, kau suka kucing. Tak juga. Bagi susu, tak nak minum. Bagi tu, tak nak makan. Bagi. Semua masih lagi menangis. Itu nama Ain. Kadang-kadang yang datang tu tengok. Tapi hadis dhaif mengatakan, jika kamu melihat anak-anak yang comel kan, maka ucapkan bismillah, masya Allah kan. Tapi kedudukan dhaif hadis tu. Namun kita digalakkan bila melihat benda-benda yang menarik itu, ucap kalimah yang dilapikkan dengan Allah. Masya Allah misalnya. Subhanallah, comelnya budak ni, mudah-mudahan Allah pelihara. Lapikkan dengan bacaan-bacaan yang begitu. Lebih baik
Berbandingkan kita tengok kadang-kadang apa baby tu gebu comelnya cucu ni kan dengan kalimah-kalimah yang begitu, ya bukan salah, tetapi kadang-kadang bila tidak dilapikkan unsur nama Allah tu agak leceh lah sikit, bermasalah. Kita tengok, lepas tu kita balik, budak tu dah mula menangis. Menangis. Dah buat berbagai cara. 2 jam dah, 3 jam, suara budak tu dah serak. Ya, mata budak tu dah bengkak. Mata kita pun bengkak, nak tidur tak boleh. Ya, maka di situ ada jalan penyelesaiannya. Saya jadikan, okay, kita ni bomoh belaka kan. Saya ajarkan benda-benda ni, ini kerana pengalaman. Ya, pada awal saya membantu orang mengubat dalam bab ni kerana kita nak mengelakkan mereka dari terjebak syirik. Itu puncanya. Kita nak elakkan mereka mengikut bomoh-bomoh ataupun orang yang melakukan ruqyah atas nama Islam tetapi penipuan banyak. Bercanggah dengan Quran. Kata nampak jin, boleh jin, sedangkan Quran kata tak boleh tengok jin. Ya, tak boleh nampak jin, dia boleh nampak. Berarti dialah pesakit. Bukan orang yang berubat tu yang sakit, dia yang sakit bila dia kata nampak jin. Lepas tu dia baca lah bismillah, kononnya bunyi bismillah, lepas tu khurafat-khurafat yang berlaku. Ya, lepas tu dia bagi benda-benda tahyul, bagi benda-benda yang mana jin suka. Ya, okey, pergi ambil garam, pergi ambil jintan lada hitam, pergilah tu, pergi tabur. Ya, oh kalau rumah macam ni kena buat begini-begini. Kenapa tak ambil daripada hadis Rasulullah, rumah yang dibacakan surah Baqarah tak masuk syaitan? Selesai masalah. Okey. Jadi itu puncanya, kita membantu supaya tidak terjebak, kesian masyarakat kejahilan ini, dia terjebak dalam masalah syirik begitu banyak. Tapi kadang-kadang masyarakat ni dia satu konsep yang kita tak berapa nak selesa sifat mereka tu. Mereka tahu mereka sakit, mereka tak mau guna ubat. Dia kaedah dia. Tahu kencing manis, dia tak makan ubat satu bab. Lepas tu duk pergi makan gula banyak-banyak. Tahu kencing manis, makan ubat, makan gula. Pun tak jadi. Tahu kencing manis, tak reti nak pantang. Itu puncanya. Dah tahu sakit, makanlah ubat. Dah tahu sakit, jagalah tubuh badan tu. Ya, ini tak jaga. Itu yang punca yang kita agak tak berminat. Ya, bila mereka tidak mahu mengambil satu tanggungjawab untuk menjaga diri. Kita kata, okey, jaga batas tu. Jangan ada rumah tu gambar-gambar. Jangan ada muzik-muzik. Ya, syaitan amat suka benda-benda yang begini. Hatta malaikat bila tak masuk rumah tu, berarti syaitan akan masuk. Rumah yang ada gambar, patung kan. Maka jangan letak. Lepas tu kita kata tutup aurat. Kita kata jaga sembahyang. Sembahyang tu asas penentu kekuatan dalaman. Tapi mereka tak nak buat. Itu pulanglah. Kan? Cuma kita nak ceritakan, ya, tuan-tuan dan perempuan, jika berlakulah kepada cucu-cucu kita meraung menangis, ya, melalui pengalaman saya. Okey? Sebanyak 3 yang kita pernah selesaikan. Dia telefon, Ustaz, ya, waktu tu dalam pukul 12 lebih begitu malam. Ya, kenapa Syekh? Dia kata anak-anak ni, anak dia dalam lingkungan 4 tahun umur waktu tu, ya, kenapa? Menangis start daripada maghrib sampai pukul 12 ni. Bayangkan maghrib 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, lama menangis. Ya, kenapa? Mungkin dia lapar ke? Tak. Dia tak ada sakit, tak ada lah, apa semua kita dah bagi, semuanya okey. Ya, saya tahu dia okey Ustaz. Habis, itulah tak tahu apa Ustaz, mungkin ada pandangan Ustaz. Okey. Kalau macam tu, saya rasa dia tu ada ain. Yang ni sihir ain, maksud pandangan manusia ni. Baik, biasanya budak-budak ya kena. Biasa budak-budak. Kalau orang tua, ain dia ain lain pula. Nanti kita cerita. Okey. Kalau budak-budak bila terjadi begitu, ain dia, maka segerakan tindakan yang pertama. Ambilkan Al-Quran. Siapa yang hafal, bacakan Al-Quran. Ambil air 1 baldi. Paling kurang 1 baldi lah, senang. Kalau tak ada baldi, ambil lah berapa botol air tu. Kemudian bacakan Al-Quran pada air itu. Bacalah. Terutamanya 3 kul itu, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sebanyak 3 kali. Baca Fatihah, bacalah apa yang boleh kita baca lagi. Tapi 4 tu asaslah. Ayat kursi 5. Kalau boleh baca ayat-ayat yang dikaitkan dengan ruqyah tu, ya, ayat 2 ayat dari surah Al-Baqarah ayat terakhir. 2 ayat terakhir surah Baqarah, Amanah Rasul tu. Dan ayat 102 dalam surah Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin tu, itu ayat sihir.
Lepas tu kalau boleh baca surah jin sikit, surah Saffat ayat 1 sampai 10, surah jin 1 kalau boleh sampai 9 ataupun habis pun lagi cantik. Baca. Baca je. Kok rasa panjang sangat, ringkaskan. Tapi Al-Fatihah 3 kul dan juga ayat kursi 2 ayat terakhir surah Baqarah tu jangan hilangkan. Baca 3 kali. Habis baca, ambil air tu, mandikan budak tu. Ya, mandikan budak tu. Jadi, lelaki ni bila dia cerita tu, saya cakap tu baik Ustaz. Lepas tu dia baca dalam pukul 1 macam tu. Ya. Sebab saya kata kalau apa perkembangan bagi tahu. Ya, lepas tu, dia telefon balik, pukul 1 dia kata, Alhamdulillah Ustaz, dia tidur dah. Alhamdulillah. Itu pun seronok lah. Ya. Nak cerita waktu saya baca, saya mandi tu, dia marah saya. Ya. Budak dah 4 tahun tu dah boleh bicara kan. Dia marah. Dia tak nak. Saya jiruskan juga. Dia gigit tangan saya Ustaz. Saya jiruskan juga. Ya. Lepas tu Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Okey. Itu satu. Itu berlaku di Ceras. Yang kedua di Shah Alam. Ya. Di Shah Alam pun begitu. Telefon. Ya, dia telefon, dia berkata anak dia begitu juga. Saya kata buat macam tu. Ya, perkembangan bagi tahu. Dan alhamdulillah jadi. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ain bersifat begitu. Ya, ain bersifat dimandikan. Kalau orang tua pun kita katakan orang tua ni dia ada 2 ain yang berbeza. Pertama, ya, budak-budak ni pandangan mata dia tak sangka. Orang tua pun kadang-kadang kena juga, tapi dia punya antibody dia kuat. Ya. Kecuali dalam bentuk pandangan mata, yang Rasulullah kata, tundukkan pandangan mata. Dia ain dia tengok orang-orang tu, dia jadi gatal lain macam tu. Itu pun ain juga. Ya. Ain juga tu. Maka itu berbahaya. Yang tu dia tak kena mandi, dia kena rotan tu. Ya. Baik. Okey. Adapun sihir, dari pelajaran yang kita dapat di sini, apabila Rasulullah disihirkan melalui bahan-bahan dari anggota tubuh badan Rasulullah yang dikatakan rambut. Okey. Ini pun saya akan terangkan kerana kita melihat semenjak-menjak ni kejadian-kejadian ini muncul. Satu. Dan kedua, munculnya orang yang perukiah yang datang membawa benda-benda khurafat. Walaupun memakai kopiah serban dan jubah dan membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi unsur-unsur khurafat itu masih ada pada diri mereka. Yang pertama tadi saya katakan dia nampak jin, itu dah khurafat. Yang kedua, yang ada kita tengok dalam video tu, dia main tembak pakai pistol mainan. Itu lagi kartun. Itu pembangak. Kita katakan penipu besar. Macam mana ada orang percaya juga. Yang ketiga, yang mana mereka ini menggunakan kaedah-kaedah itu yang saya katakan alat-alat seperti jampi serapah yang bukan mengikuti syarak. Seperti asap digunakan, kemian ke apa tu, itu sedangkan asap itu adalah tempat yang syaitan suka. Api, bila berkaitan dengan api dia suka. Ya. Kemudian dia letakkan garam, letakkan bunga lada hitam. Itu semua unsur-unsur khurafat. Ya, tidak ada. Tidak ada dalam siri perubatan yang betul mengikut Quran dan Sunnah, tak ada. Ingat, perubatan Al-Quran dan Sunnah sama ada kiraah bacaan Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih ataupun perkataan-perkataan yang baik, satu. Dan kedua, sama ada menggunakan air, okey, ataupun air dengan daun bidara. Itu kebiasaannya, tak lebih daripada itu. Okey, itu secara kasar. Maka kalau ada yang lebih itu yang jadi macam lada hitam, garam, apa ke lagi yang nak digunakannya. Ya, kain hitam. Itu semua bila sebut hitam-hitam tu semua benda yang tak baik. Benda yang ada unsur sihir, unsur syaitan. Maka jangan. Okay? Maka di situlah datang. Okay? Baik. Jadi, apabila saya lihat pula yang terbaru ada dalam TikTok tu, seorang anak muda ni dia kata, maka bila kita pergi ke kawasan sungai, dia kata kan, maka ucapkan Assalamualaikum. Tak. Tuan-tuan dan perempuan, yang Assalamualaikum ini waktu bertemu dengan seseorang ataupun waktu kita nak masuk ke dalam rumah. Ya, itu dia Assalamualaikum. Ataupun nak keluar rumah, kita bagi salam kepada ahli rumah.
Itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan itulah sunnah Nabi yang mana bila pertemuan antara kita ni, Assalamualaikum. Kalau tak untuk siapa tu? Assalamualaikum, Assalamualaika, Assalamu ala ibadikal ladzi nastafa, Assalamu ala, dan berbagai-bagai lah. Tak. Salah tu. Sedangkan Rasulullah mengatakan bila kamu berada di satu tempat atau tempat yang baru ataupun mana-mana tempat, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dia doa yang dibaca. Nampak tak? Kita kalau orang tak belajar dia tak perasan dalam benda-benda yang begitu. Benda tu khurafat. Dia kata ramai yang kena mandi sungai kena tu. Kerana tak baca doa yang Rasulullah ajar. Ya, doa yang Rasulullah ajar. Jadi begitu kedudukannya. Dan kemudian untuk menjaga diri kita ni banyakkanlah ya mengingati Allah, Quran dan Al-Quran tu jangan lupa, jangan buat maksiat. Okey, kita ringkaskan. Berkaitan dengan sihir itu, saya nak ingatkan dia dalam kategori rasukan jin ini kepada dua, rasukan jin disebabkan jin masuk dan rasukan jin ataupun disebabkan sihir. Maka satu nasihat kepada tuan-tuan dan perempuan, ya, kalau Rasulullah tu terkena sihir disebabkan rambut dia, anggota badan kita ini adalah alat-alat yang dipermudahkan bagi ahli sihir ya untuk melakukannya. Kalau kita, itu pasal kita nasihat baik-baik bab janggut, bab rambut, bab apa potong kuku tu jangan bersepah. Kerana setiap orang yang ada kenikmatan ada orang yang hasad. Ya, baju-baju ni kita kata alah baju. Ya, baju disebabkan baju ni peluh kita dah lekat ni. Ya, peluh kita dah ada. Walaupun kita basuh dia punya lain, kedudukannya tu dah lain dah. Oleh kerana itu berhati-hati. Kadang-kadang kita, itulah kita nasihat, berhati-hati je lah. Ya, jangan suka-suka je duk main, bersepah, letak mana apa semua. Kerana takut orang yang mendengki kita ni, dia akan ambil baju kita, dia ambil kita, dia tengok kita pergi gunting rambut kat sana, dia ambil cara tak betul ke. Wallahualam. Tetapi boleh dilakukan sihir. Kita pula jenis suka dalam WhatsApp, dalam Facebook letak gambar kita satu penuh tu, ya, penuh atas rambut sampai hujung kaki tu. Berbahaya. Dari sudut sihir, berbahaya. Ya, saya nasihat. Ya, kenapa? Berhati-hati. Okey. Nama Rasulullah, dalam bab itu kita tahu kisahnya ya. Al-Hasan Basri berkata, dalam diri setiap manusia tertanam sifat hasad, akan tetapi orang yang tidak tergiring kepada perbuatan zalim atas sesama berarti ia selamat dari keburukan sifat tersebut. Memang manusia ini ada sifat hasad, cuma ya sifat hasad itu bagaimana kedudukannya? Sifat dengki itu bagaimana kedudukannya? Diikuti dengan apa? Memang dalam hadis pernah menerangkan dua perkara tidak menjadi masalah dalam bab hasad. Ya, yang lain dilarang, dicela. Tetapi pada dua perkara ini dia tidak dicela. Pertama, orang yang diberikan ilmu. Seorang tu dia dengki. Ya, dia dengki Allah dia ni. Ya, sampai PhD. Dapat ilmu. Lalu dia ada perasaan dengki. Tetapi dengki dia macam mana? Aku nak jadi macam dia. Itu tak apa. Kenapa? Ada kesungguhan untuk bersama ataupun mencalani dengan cara yang betul. Yang ni dia pun jadi rajin belajar sampai naik taraf dia orang yang terbaik. Begitu juga orang yang memiliki harta. Apabila ada yang dengki tetapi dengki dia, kalau aku kaya macam dia, aku pun nak infak macam dia, lebih daripada tu. Itu tak apa. Selain daripada itu tercela. Okay? Maksudnya seorang yang merasa benih hasad mulai tumbuh dalam hati, hendaklah dia tidak menggubarkan diri hingga berujung dengan kezaliman terhadap orang lain, baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Ya, sifat hasad tu memang dah muncul, dah ada dalam diri manusia, cuma dari sudut praktikalnya sahaja. Sama ada dia berkata-kata mengeluarkan perasaan hasad itu ataupun dengan perbuatan dia. Maka kalau dia dapat kontrol dua perkara ini, cantik. Maka hasad itu tidak membuahkan ke perkara yang mendosakan dia. Okay? Larangan demikian disampaikan sebab menggubarkan hasad merupakan tabiat orang Yahudi sesuai dengan yang dia sebut dalam ayat berikut. Allah berfirman, ya, kerana perbuatan hasad ni orang Yahudi yang paling suka. Sebab orang Yahudi yang hasad, dengki kepada Rasulullah SAW.
Kenapa mendapat kelebihan Nabi akhir zaman? Sedangkan dalam kitab Taurat dah tercita, kitab Zabur, Taurat, Zabur dan Injil telah menceritakan bahawa akan muncul Nabi akhir zaman yang nama dia Ahmad itu mempunyai kelebihan pengikut-pengikut yang setia. Mereka datang ke Madinah, Yahudi itu datang ke Madinah sedangkan bukan mereka tempat mereka di situ, mereka nun di Palestin. Tetapi mereka datang disebabkan dalam kitab mereka telah diceritakan Nabi akhir zaman akan muncul di kawasan yang begitu. Tapi tidak diceritakan kemunculan Nabi akhir zaman itu adakah melalui kelahiran ataupun hijrah. Itu je yang tak cerita. Yang menyebabkan mereka ingat kelahiran. Oleh kerana itu mereka datang beramai-ramai kabilah-kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, datang ke sana semata-mata dengan mengharapkan bahawa keturunan mereka itulah yang menjadi nabi. Kerana dalam sirah umat terdahulu kebanyakan nabi itu adalah dari Bani Israel. Dan mereka mengharap nabi akhir zaman ini dengan sifat mereka yang Allah puji pada zaman dahulu itu, maka mereka mengharapkan keturunan itu adalah dari Bani Israel. Dan mereka bercita-cita mereka menjadi pengikut setia kepada Nabi tersebut. Jika Nabi itu dari Bani Israel. Tiba-tiba kemunculan Nabi itu adalah dari bangsa Arab. Yang bukan melalui kelahiran. Tetapi melalui hijrah. Agak menarik ya. Peristiwa ini agak menarik. Siapa yang faham kenapa ya Yahudi ada di Madinah. Sibuk ada Madinah. Ya, rupanya kesnya dia begitu. Okey, baik. Kita lihat. Allah berfirman, Am yahsudu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Ataukah mereka yakni orang-orang Yahudi itu dengki kepada Muhammad manusia yakni Muhammad lantaran kurniaan yang Allah telah berikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberi kepadanya kerajaan yang besar. Okey. Ini mengisyaratkan bahawa Yahudi telah mendapat keistimewaan sewaktu Nabi Allah Ibrahim dijadikan Nabi dan dia mempunyai keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Ini semua Nabi. Sehingga kan Nabi Yusuf, Nabi juga. Ya, bawah keturunan Yaqub itulah berpecahnya Bani Israel. Anak-anak kepada Yaqub ini, kepada 12 kabilah yang mana kadang-kadang mereka itu menerima Nabi dan mereka mendapat keistimewaan yang berbagai-bagai. Sehingga kan ayat itu mengatakan Allah telah memberikan satu kerajaan yang hebat kepada mereka. Mulkan azimah. Ya, kalimah itu disebutkan mulkan azimah. Kerajaan yang hebat. Dan mereka menyangkakan disebabkan itulah mereka ya tak boleh di-challenge oleh siapa. Nabi akhir zaman adalah milik mereka, mereka katakan. Dan kesannya apabila Rasulullah menjadi Nabi akhir zaman, mereka tak boleh nak terima. Kalau siapa yang membaca sirah bagaimana berlakunya apabila Rasulullah berhijrah, dahsyat ya. Dahsyat. Orang Yahudi berbicara begitu dahsyat kerana marahnya mereka bahawa itu keturunan mereka bukan lagi keturunan Nabi akhir zaman. Kerana kedudukan Nabi akhir zaman ni terlalu istimewa. Terlalu istimewa. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kita umat Nabi Muhammad seharusnya berbangga. Ya, kita kena jaga Nabi kita dengan baik supaya hadis palsu tidak digunakan, ikut Rasulullah dengan cara yang baik. Begitu kedudukan kita. Tapi sayang siapa nak ambil perhatian. Yahudi apabila dia tahu Rasulullah itulah Nabi yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, mereka jadi pening kepala. Kisah ini diambil oleh dalam cerita Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, kita tahu siapa dia Salman. Salman adalah anak orang kaya, anak menteri kepada kerajaan Parsi. Tetapi disebabkan hatinya ingin mencari ilmu, ya, ingin mencari kebenaran, dia menyembah api pada peringkat asalnya. Lalu bila dah sampai satu tahap, dia lalu di satu kawasan di mana dia melihat orang Kristian bersembahyang. Dia merasa tenang. Lalu dia bertanya pada agama Kristian ni, jadi dia tertarik. Maka di situlah dia meninggalkan sembahan api. Kita tahu
kesan dia nak tinggal tu di penjara, ditahan bapak dia berbagai-bagai jalan, akhirnya dia berjaya lulus dan dia bawa sedikit harta dia tu, lalu dia pergi duduk dengan Tok Syekh yang bawa hijrah dia ke Syria, ke Syam. Asalnya mereka itu datang berniaga di Parsi. Maka duduk di Syam, di sana dia belajar dengan Tok Guru pertama, Tok Guru kedua, ketiga, keempat. Asalnya keempat. Yang keempat itu, masing-masing pas. Bila nak mati, dia kata, kamu belajar dengan dia. Belajar lagi, belajar dengan dia. Belajar lagi, Tok Guru tu buat perangai pula. Mati, dia kata pergi belajar dengan orang tu. Dan orang tu, yang keempat ini, atau ketiga begitu, dikatakan, aku merasakan Nabi akhir zaman ini sudah nak muncul. Kan, nampak tak? Dia rasakan. Tok Guru dia ni kata, aku merasakan kemunculan Nabi di akhir zaman tu sudah hampir. Maka kamu pergilah ke satu tempat yang dinamakan Yathrib. Di mana kawasan ini adalah kawasan ladang kurma di dua bukit yang berhampiran dengannya. Berarti ladang kurma di tengah-tengahnya. Ya. Dan ianya di Madinah. Yathrib kan waktu itu nama dia. Saya tertarik pada kalimah itu apabila Tok Guru kata, pergilah kamu ke tempat itu kerana aku merasakan Nabi akhir zaman ini akan muncul. Sudah hampir muncul. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang menarik di situ bila dia mengatakan Nabi akhir zaman ini akan muncul ataupun akan muncul di tempat begitu. Dia dah muncul ke belum Nabi akhir zaman tu? Nabi akhir zaman yang dikatakan akan muncul tu dah muncul ke belum? Dah muncul. Rasulullah dah ada di Mekah 13 tahun. Disebab zaman tu tak ada teknologi, mereka tak tahu kemunculan Nabi akhir zaman tu dah muncul yang mengaku dirinya Nabi 13 tahun dah. Hanya nak berhijrah saja. Apa yang menakutkan bagi saya lah. Apabila orang membicarakan tentang Dajjal akan muncul, tanda kiamat akhir, tanda kecil kiamat dah habis dah, tanda-tanda besar kiamat belum muncul. Tang situ yang kita takut. Kita takut orang bicarakan Dajjal. Bila dah banyak berbicara ni satu benda yang mencuitkan perasaan kita. Ya, adakah dia dah muncul ataupun tidak? Yang paling penting dalam bab ini, persiapan kita dalam berhadapan ni. Itu yang paling penting. Jangan nak tunggu dia muncul baru nak siap. Tak. Kita persiapkan iman kita, belajar elok-elok, persiapkan apa yang boleh persiapkan. Ya. Jangan jadi takut pula, Allah takutnya. Jangan. Belajar, terutamanya saya nasihat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah clearkan. Kenapa? Bila muncul aja, alhamdulillah kita dalam keadaan dah ada ilmu, ma'rifah, pengenalan bab-bab yang begini. Okay. Kita tak mau macam orang kata, kami dah jumpa Imam Mahdi, apa dapat dalam bab itu? Ya, apa persiapannya kalau kamu jumpa pun. Tetapi kita ni, dalam konteks kita bersiap dalam sudut ilmu dan iman. Okay. Maka apabila kita tahu Salman pun pergi, dia mengupah pembawa menuju ke Mekah, maka di tengah jalan, orang yang bawa tu jual Salman. Kita tahu kisahnya, dijual dan dijadikan hamba abdi dengan seorang Yahudi. Dan dia bekerja di bawah orang Yahudi, ya, anak menteri ni bekerja di bawah orang Yahudi, panjat pokok kurma. Ya, pokok kurma ni ada kaedah-kaedah potong kurma, daun kurma, ambil buah kurma, kawinkan kurma, bunga kurma tu, ada beberapa kaedah. Satu hari, sewaktu didengari bahawa Muhammad Rasulullah berhijrah ke Madinah, ya, dia tak tahu. Ya, dia buat kerja kurma tu, tiba-tiba bos dia di bawah didatangi oleh kawan dia. Lalu mereka berbicara, ahwa-ahwa, adakah dia itu dia? Maksudnya adakah dia yang Muhammad itu datang itu yang disebutkan dalam kitab Taurat ataupun Injil, sifat-sifat dia? Wah, ya sifat tu ada, dikatakan. Lalu aku terdengar mereka berbicara, aku begitu excited. Aku turun dengan cepat-cepat. Hampir-hampir aku terjatuh, ya. Kerana excited sangat, aku turun cepat-cepat. Lalu aku berjumpa dengan bos aku. Aku tanya, adakah Nabi akhir zaman dah muncul? Lalu bos aku pun memberi satu hadiah dengan penampar muka dia. Dia tamparnya muka. Ini orang Yahudi, ya, jenis suka nampar muka. Ya, kita jangan menampar muka. Ya, anak-anak, siapa jugalah dilarang bagi kita, ya, menampar muka.
makhluk Allah ni. Muka bukan untuk ditampar, ditinju, tak. Ya, siapa yang buat itu dilaknati. Okey, lepas tu bos saya kata pergi balik. Ini bukan urusan kamu, pergi naik. Dia pun panjatlah dan kisahnya seterusnya. Cuma nak cerita ya bahawa kemunculan Nabi akhir zaman tu telah muncul dalam keadaan dia mempunyai kehebatan dia tersendiri. Okey. Maka oleh kerana itu, orang Yahudi bila tahu Nabi itu adalah Rasulullah, mereka tak puas hati. Mereka tak nak beriman. Mereka nak kalau Nabi itu daripada Bani Israel. Adakah Nabi itu pilihan manusia ataupun pilihan Allah? Maka Nabi itu pilihan Allah. Maka di sini Allah mengatakan, sebahagian besar penyakit hasad terjadi antara orang-orang yang sederajat atau setingkat. Hingga mungkin saja seorang yang terselamat dari hasad terhadap orang lain lebih tinggi ataupun lebih rendah darjatnya dalam pandangan kita. Namun amat jarang dia bisa selamat dari hasad terhadap orang yang selevel menurut pandangan. Wal'iyadzubillah. Al-Muhim, dia tak kira. Hasad ni siapa-siapa sajalah. Ya, kecil, rendah, raja. Kalau dulu kita lihat jatuhnya kerajaan Andalusia, ya, disebabkan hasad dengki antara raja-raja. Anak beranak bergaduh antara satu sama lain. Ya, antara sebab raja-raja. Raja-raja Melayu juga yang dikaitkan dengan kita mempunyai kerajaan beraja pada satu ketika dahulu. Ya, pun bergaduh antaranya sebab pangkat. Kalimah raja-raja dan kekuasaan yang memerintah. Baca sejarah dalam bab ini. Ya, okey, baik. Terlepas dari semua itu, yang pasti hasad adalah penyakit yang sangat berbahaya dan Nabi memperingatkan kaum muslimin agar menjauhinya sebagaimana sabda baginda. Ya, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, janganlah saling membenci dan saling memutuskan hubungan, akan tetapi jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, ini di antara kalimah yang penting. Ya, yang mana kita bila menyaksikan kalimah ini macam tak rasa apa-apa. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya bagaimana kedudukan kita beriman dengan Rasul, itu dia. Bagaimana kita mengagungkan Al-Quran ini, hadis ini, Rasul ini dan beriman kepada Allah. Kalau kita membaca ini dengan keimanan, apa dalam hati kita, as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana, akan berlaku. Ya, jiwa kita akan merasakan, aku akan taat akan kalimahmu ini ya Rasulullah. La tahasadu, la tahasadu. Dua tindakan, bukan seorang je. Dikatakan dua, kamu dan aku, jangan berdengki-dengki. Ya, tindak balas tu, tahasadu, dua. Ya, kalau ini kaedah bahasa Arab. Wala tabaghadu. Nampak alif dulu. Tabaghadu. Jangan saling nak marah-marah, nak marah-marah. Wala taqata'u, dan jangan kita nak boikot, sikit-sikit nak boikot. Aku tak nak lah, kamu mau merajuk kita, nak boikot. Tak nak lah, kerana kedengkian kita, kita tak nak benda-benda yang begitu. Jangan. Lawan. Kemudian Rasulullah katakan, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini di antara asas, kalau kita nak tengok asas persaudaraan yang kuat. Tidak ada perasaan hasad, tidak ada perasaan benci-membenci, dan tidak ada perasaan memutuskan hubungan. Dan ianya bergantung kepada diri sendiri. Adakah diri sendiri jaga adab-adab? Kadang-kadang kita tak nak benci, tapi cara kita berbicara tu menyebabkan orang benci. Kadang-kadang kita tak nak bermusuh-musuh, tapi perbuatan kita ni mengajak kepada pemusuhan. Ucapan kita dalam WhatsApp, gambar kita hantar, sinis kita, semua itu adalah membawa kepada keburukan. Maka kena elakkan. Oleh kerana itu apabila Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan katakan perkataan yang baik-baik. Itu dia, perkataan yang baik-baik adalah sifat ahli syurga. Ya. Perkataan yang baik-baik itu adalah sifat ahli syurga, yang diterjemahkan di muka bumi adalah sifat ahli syurga bagi mereka yang berkata perkataan baik-baik. La tasma'u fiha lagwan wala kidzaba. Kamu tak akan dengar perkataan yang sia-sia dan perkataan yang tak baik, penipu. Tak ada di syurga sana. Oleh kerana itu ahli syurga awal-awal lagi dah menonjolkan diri mereka di muka bumi dengan perkataan yang baik-baik. Okey, baik. Oleh kerana itu,
Dengan memohon pertolongan Allah, kita harus berjuang melawan penyakit hati. Ya, ini maka kita kenalah apa-apa kita minta Allah bantu kita dalam mengislahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita islahkan diri kita dalam bab hasad ini dahulu, dan kita akan menaiki tahap-tahap yang seterusnya. Dan pertarungan itu agak sengit, ya, pada siapa yang pernah kita hasad, minta Allah ampunkan dosa kita, minta Allah ampunkan dosa mereka, ya, dan kita islahkan diri kita dengan secara yang baik, kerana ianya merupakan satu perbuatan yang terpuji. Yang kedua, mengapa seseorang hasad? Ada 3 faktor yang mendorong munculnya hasad. Okey, kenapa orang ni jadi hasad? 3 faktor itu. Yang pertama, kebencian kerana alasan personal. Apabila seorang menaruh rasa benci terhadap sosok saudaranya, nescaya hatinya sangat terusik manakala melihat keutamaan atau kelebihan yang ada pada diri saudaranya itu, padahal orang lain senang dan bersyukur melihat nikmat ini. Apabila sudah demikian, api hasad pun kian bergelora, seiring kebencian terpendam yang kian meningkat. Inilah tingkatan hasad yang paling parah dan terburuk. Ya, dia dah mula benci kat seseorang tu, dia datang. Ya, apa juga yang datang pada orang tu semua tak baik. Ini di antara perkara yang paling leceh lah. Ya, terutamanya kalau bergaduh suami isteri itu pun satu bab juga. Ya, kalau waktu sayang tu kemain, waktu bergaduh tu habis diungkit apa segala tak baik. Ya, jadi benda-benda yang begini, merasa benci terhadap sosok saudaranya, ya, ianya perkara yang tidak baik. Kedengkian yang besar akan datang. Bila sab kata datang benda yang baik tu, mula dia rasa. Mula terasa berpunca daripada kita katakan personal, krisis dalaman personal. Ya, okey. Kedua, keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Seorang dapat terjerumus dalam hasad kerana melihat keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Sementara itu dia sendiri tidak sanggup menyainginya. Akhirnya lahirlah kebencian kerana orang tersebut ialah lebih istimewa dibandingkan dirinya. Apabila sudah demikian, nescaya hatinya dikuasai oleh hasad. Inilah tingkatan hasad yang pertengahan. Ya, asalnya dia sama aja. Ya, tak ada apa-apa, sama aja. Alah, lebih kurang je. Tetapi bila dia tengok kawan dia dah terlebih sedikit, mula dia terasa. Ya, dia terasa cemburu tu datang. Mungkin dia tak jelmakan pada peringkat awal, tetapi dia membuat satu tindakan seperti memencilkan diri. Itu taqata', memutuskan hubungan. Dia rasa, yelah, dia tengok kalau dia rasa hasad itu akan bergelora yang menyebabkan dia merasa perbuatan yang tak baik pada orang tu, dia memencilkan diri, mungkin ada kebaikan. Tetapi kalau dia hasad tu kerana kawan tu dapat lebih, dia pencilkan diri kerana cemburu dia tu, ya, biarlah, aku tak naklah kawan dengan dia dah. Maka itu berbahaya. Kita diarahkan berkawan dan bersabar, ya, dan bersyukur dengan apa yang dimiliki kita dan dia. Tetapi bila kita ada perasaan yang begitu, maka itu berbahaya. Okey? Kemudian keistimewaan pada diri sendiri. Apabila seorang dikurniakan kelebihan dan keistimewaan tertentu, sementara dia tidak mengingin orang lain dapat menyainginya, nescaya rentan bagi terjangkiti oleh hasad. Ini adalah type orang yang bakhil terhadap nikmatnya yang dianugerah khusus baginya, sehingga dia berusaha keras supaya nikmat tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Apabila melihat orang lain mendapat nikmat yang sama, maka dia pun langsung hasad dan menggerutu terhadap ketentuan ilahi. Ini pula keistimewaan, dia ada kelebihan. Ya. Lepas tu kalau boleh dia nak dia seorang yang mempunyai kelebihan. Dia tak nak orang lain mendapat kelebihan macam mana dia. Hasad dia begitu pula. Dia tak nak orang lain lebih daripada dia. Bila dapat lebih, dia mula geram. Dia mula geram. Kacau betul lah. Ini biasanya macam bentuk politiknya kes. Ya, nak cari pengikut. Ya, masing-masing menceritakan siapa yang hebat. Okey, maka dalam bab ini ianya merupakan satu penyakit yang besar. Kerana apa? Kerana dia tak mahu orang saingi dia. Orang saingi dia. Ini biasa kalau bentuk perniagaan dia akan datang begitu. Ya, okey, masakan dia sedap, tiba-tiba ada pula ramai kedai orang tu. Yang lain lebih banyak. Dia datang dengki, hasad balik, ya. Ada saingan ni. Kalau boleh dia yang nak conquer semua tu. Ya, maka dia mendatangkan perkara yang tidak baik. Padahal mungkin saja nikmat Allah yang dianugerah atau orang hasad ini masih lebih banyak dibandingkan nikmat yang ada pada diri orang lain.
Ya, kalau nak bandingkan, Allah bagi dia tu lebih sikit je. Ya, sama je kita memiliki lebih dah, tapi tak puas hati juga. Okey. Semua nikmat adalah pemberian Allah yang dianugerahinya kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Akan tetapi sifat hasad ini membuta tulikan mata hati sehingga tidak mampu menyadari hakikat ilahi. Ya. Ini pun berlaku juga tuan-tuan dan puan-puan, bukan kepada orang awam je, tapi pada ustaz-ustaz pun begitu juga. Yang saya tengok apabila ada saingan, ya, saingan di kalangan ustaz-ustaz ni pun begitu juga. Berbahaya. Sebenarnya ittaqillah kepada para ustaz, para tok guru, yang mana kita kena faham apabila kita menyampaikan dengan amanah. Orang suka tak suka itu bukan urusan kita. Yang paling penting, risalah mesti disampaikan. Risalah mesti disampaikan. Kalau kita tak suka, dari juzuk apa, kita perlihatkan. Ya. Memang kadang-kadang kita akan melihat di kalangan manusia ini mempunyai kelebihan, tetapi biarkan dia mempunyai kelebihan. Kalau dia tidak betul dari sudut pemahaman akidah, pemahaman agama yang betul, okey. Dari situ kita boleh mempertikaikan. Itu bukan hasad. Itu kita cuba nak memperbetulkan. Tetapi kalau ini betul, apa pasal kita nak tak suka sangat tu? Ya, sebab saingan, sebab orang panggil dia banyak tazkirah, sebab orang jemput dia ke sana ke sini, itu. Maka jika ada perasaan itu berbahaya. Ya, para ustaz kena berhati-hati. Biarkan kita seorang pendakwah, seorang menyampaikan risalah, ya, apa-apa juga Allah yang akan hisap kita. Nun di sana kehidupan kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat itu yang paling baik dan kekal untuk selama-lamanya. Itu pilihan kita kerana kita melakukan dakwah untuk bertemu dengan Allah. Kita melakukan dakwah menyampaikan mesej Allah supaya Allah menyambut kita dengan penuh kehormatan yang penuh kasih sayangnya. Maka itu yang kita harapkan. Manusia kita adalah madu'u kita ataupun orang yang kita seru untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berhenti di sini dulu supaya kita melatihkan diri kita tidak merasa perasaan hasad, kita hilangkan perasaan hasad dalam tubuh jiwa kita ini dan kita kembali kepada kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang berkasih sayang. Cukup sampai di sini, yang baik itu datang daripada Allah, sama salah dan silap daripada saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.